Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'i salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, para tonton guru yang saya muliakan, keluarga saya di hadapan ni, terutama pada bonda saya, semoga Allah beri afiah berpanjangan insya-Allah, dan kepada seluruh penonton dan juga pendengar di Facebook Live Madrasah Raudah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi afiah juga, Allah beri taufik dan hidayah untuk terus istiqamah pada bulan Ramadan ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar pagi-pagi cuti ni? Sihat ke? Mungkin ada yang bekerja. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang insya-Allah. Alhamdulillah, kita dah sampai pada Ramadan ke berapa ni? Excuse me. Ramadan ke berapa dah? 15? 16? Ramadan ke berapa dah ni? Dah Ramadan ke 16 ke 17? 16 malam 15 Ramadan ke 16. Yang mana saya lupa juga nak menyatakan kat sini juga, guru-guru kita semua di Mekah Al-Mukarramah, mana dulu meninggalnya seorang ulama adim besar Buya Sayyid Muhammad Alawi Al-Makki juga pada 15 Ramadan dia meninggal dunia di Mekah Al-Mukarramah. Pada ditakdirkan juga pada hari itu adalah hari Jumaat, tak silap saya. Jadi ramai ulama dipanggil pada hari Jumaat ni. Kita orang-orang awam ni, terutama macam saya ni lah, yang lemah iman, yang banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala ni, semoga kita sama-sama doa dengan Allah, Allah pilih kita juga untuk berada ataupun meninggal pada hari Jumaat yang mulia insya-Allah. Amin. Kita dah sampai fasa yang menghampiri 10 akhir Ramadan. Sepatutnya nak menghampiri 10 akhir Ramadan ni, kita dah mempertingkatkan amalan kita dah. Dah luar biasa dah. Bukan biasa-biasa, dah luar biasa. Mungkin pada pembacaan Al-Quran kita dah melebihi 15 juzuk. Kebiasaannya lah. Dengan ukuran dia setiap hari 1 juzuk, bermula dengan hari pertama Ramadan 1 juzuk, sampai sekarang ni mungkin dah 16, ataupun ada yang 17, 18 dan sebagainya.
Jadi para ulama sebut sepatutnya pada nak menghampiri 10 akhir Ramadan ini, sepatutnya kita dah bersiap sedia dengan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari malam yang sangat ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni malam Al-Qadar. Ulama sebut ada 4 perkara. Ada pandangan kata 3 perkara yang Allah sembunyikan. Ada 3 perkara yang Allah sembunyikan di atas muka bumi ni. Yang pertama, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, para kekasih Allah. Kekasih Allah ni disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak tunjuk. Kalau Allah nyatakan kan, maka berbondong-bondonglah orang kan untuk datang. Kebanyakannya kita tahu melalui perkataan-perkataan ulama-ulama. Hanya wali yang mengenal wali. Tapi pada kenyataannya ulama sebut pertama sekali perkara yang disimpan, ditutup ataupun dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama adalah para awliya, yakni kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan ulama kata semuanya mastur. Mastur ni disembunyikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mereka ini lebih banyak beribadah, banyak mendoakan untuk kita. Kadang-kadang kita tak tahu wali ni. Kadang-kadang kita nampak angkat sampah kan, compang-camping pakaiannya, kita tak tahu. Bukan spesiesnya wali ni pakai serban macam saya, ataupun pakai kemas pakaian dia. Ada juga wali yang kemas pakaian dia. Wali ni berbagai-bagai bentuk. Nak bahas cerita wali pun 2 jam setengah kot, mungkin makan masa. Tapi para ulama sebut yang tetapnya adalah para wali ini mastur, disimpan, ditutup, dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Yang kedua adalah keberkatan di dalam ketaatan ataupun keredaan di dalam ketaatan. Kedua, keredaan di dalam ketaatan, dan kebinasaan ataupun kemudaratan di dalam kemaksiatan. Pertama, redha dalam taat, dan juga binasa ataupun mudarat di dalam maksiat. Ini pun dirahsiakan oleh Allah. Macam mana kita tengok orang beramal, makin lama makin beramal, dia tengok satu-satu. Ada orang beramal, rezeki tak luas pun kan. Istighfar, rezeki tak luas. Ustaz kata istighfar semalam ni rezeki luas, ni tak luas-luas pun. Itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga murka Allah ataupun mudaratnya bagi mereka yang bermaksiat. Murka Allah disimpan, ataupun mudarat bagi mereka maksiat yang bermaksiat juga disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok orang yang tak semayang, lagi dia meniaga lagi laku. Orang semayang ni, kita semayang ni kan, kita tengok contohlah, kita semayang tengok meniaga tak laku-laku pun. Tengok orang ni semayang pun tak, puasa pun tak, tapi perniagaan dia laris je. Dalam kemaksiatan tadi, para ulama kata disimpan ataupun ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mudaratnya ataupun murka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab para ulama kata dibahaskan, mungkin itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istidraj, ulama kata Allah Taala tak ambil semua. Allah ambil sikit-sikit tanpa dia sedar. Kan, tapi sampai pada waktunya Allah akan angkat terus. Istidraj ni para ulama sebut seumpama kita ini mencabut bulu di permukaan lengan kita. Masuk cabut bulu ni apa? Kalau ditampal cellophane tape ataupun apa-apa benda melekat ni, cuba terus dicabut. Bila dicabut ni terus ni akan merasa sakit terlampau. Ulama kata lebih kurang macam tu. Seumpama disentap sesuatu itu daripada seseorang yang melakukan maksiat. Disentap ni para ulama sebut itulah tanda istidraj Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah rahsiakan, tapi bila sampai waktunya Allah akan tarik. Dan yang ketiga para ulama sebut yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Vid. Lebih kurang macam tu lah. Vid ni saya kurang pasti. Lebih kurang macam tu lah. Ditarik-tarik tu kan, untuk cabut bulu dan sebagainya. Dan para ulama sebut 3 perkara ini semua dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Taala pilih kita untuk istiqamah dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah. Ini kita masuk hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Bila saya sebut radhiyallahu anhu, kalau boleh semua sebut saud balik radhiyallahu anhu.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab juga sallallahu alaihi wasallam. Qala yawman wa hadarana Ramadan atakum Ramadanu syahru barakah yaghshakumullahu fihi fayunzilu rahmah wa yahuttu al-khataya wa yastajibu fihi ad-du'a yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatuhu fa'arullahu min anfusikum khairan fa inna asy-syaqiyya man hurima fihi rahmatullahi azza wa jalla. Rawahul Tabrani. Daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada suatu hari ketika bulan Ramadan telah datang kepada kamu. Apa dia sabdaan Nabi? Telah datang kepada kamu Ramadan, bulan yang diberkati. Allah Ta'ala akan menumpukan perhatiannya kepadamu dalam Ramadan. Lalu dia akan menurunkan rahmat dan akan menggugurkan dosa-dosa dan menerima doa. Dia akan memerhatikan perlumbaan kamu dalam Ramadan dan dia akan membangga-banggakan kamu kepada para malaikatnya. Maka perlihatkanlah kepada Allah Ta'ala daripada kamu akan kebaikan. Sesungguhnya orang yang celaka ialah seseorang yang telah dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala pada bulan ini, yakni bulan Ramadan. Allahu Akbar. Jelas hadis ni. Yang mana baginda Nabi SAW sebut, syarah dia pendek je kat sini ni, tapi mengandungi makna yang sangat luas. Hadis pendek tapi memberi makna yang luas. Pertama, Nabi sebut kepada, ini hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, yang mana dia telah beritahu pada kita bahawa Rasulullah pernah bersabda, telah datang kepada kamu Ramadan, bulan yang diberkati. Pertama, Nabi sebut bulan ini adalah bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma makna diberkati? Al-barakah ziyadatul khair ilahi. Macam mana kita sebut sebelum ni. Barakah ni apa? Bertambahnya kebaikan. Kalau kita nak tengok amalan kita pada bulan ini berkat ataupun tidak, bertambah ataupun tidak kebaikan dalam bulan ini. Satu orang yang dia membaca Al-Quran selain pada bulan Ramadan, sebelum ni mungkin dia baca satu muka sehari, tapi di bulan Ramadan dia baca satu juzuk, maka dia mendapat berkat bulan Ramadan, bertambah, para ulama kata. Dan juga solat sunat dia, amalan-amalan dia juga bertambah. Maka itu salah satu cara mereka ini telah mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Dan juga di sini juga memberi makna apa? Inilah makna berkat. Berkat juga pada masa kita. Kadang-kadang para ulama sebut pada masa ini bila diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mudah beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, kita kena ubah mentaliti kita. Mentaliti ni pemikiran kita. Pemikiran kita terhadap apa, ustaz? Terhadap rezeki. Rezeki ni para ulama sebut bukan sahaja makan dan minum, bukan pada sudut kewangan, harta dan sebagainya. Dapat melakukan solat 2 rakaat subuh secara berjamaah, tu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebut kalau Allah beri pada kita ni rezeki makan, itu belum special lagi, sebab semua Allah bagi rezeki makan. Haiwan Allah bagi rezeki makan, orang bukan Islam pun Allah bagi rezeki makan. Kalau kita berbangga atas rezeki makanan kita ini ataupun harta kita ni, semua orang akan dapat perkara tadi. Maka para ulama kata rezeki yang mahal apa dia? Rezeki yang apabila Allah datangkan pada kita, yang berkaitan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rezeki kepada kita ni untuk mendirikan solat 2 rakaat subuh. Tambahlah Allah tambah lagi rezeki untuk kita dapat solat sunat subuh secara berjemaah. Solat sunat subuh berjemaah. Sebelum berjemaah tak boleh. Solat sunat subuh sebelum daripada subuh ni, para ulama sebut, bukan para ulama sebut, Nabi sebut khairum minad dunya wa ma fiha. Solat sunat subuh ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ulama sebut dunia dan seisinya bukan harta benda dunia ataupun khazanah dunia, tidak. Para ulama sebut penafsiran pada hadis ini, khairum minad dunya wa ma fiha, adalah amalan-amalan yang ada di dalam dunia ni. Mereka yang melakukan solat sunat subuh, dia lebih baik amalan dia daripada amalan-amalan yang lain. Bukan
benda dunia tak. Benda dunia ni di sisi Allah, para ulama kata tidak ada nilai. Sebab dinilai oleh manusia, di mata Allah tidak bernilai perkara tadi. Tapi yang dinilai oleh Allah di sini melalui hadis ni adalah berkaitan dengan amalan. Maksud dia, mereka yang mendirikan solat sunat subuh, dia amalan dia lebih baik daripada amalan-amalan orang lain. Dikira amalan dia terbaik pada hari itu. Selepas daripada kuliah ni, lepas daripada kita sembahyang subuh berjemaah dengan keluarga kita, zaman PKP ni kan, musim PKP ni, dapat duduk sebentar untuk dengar kuliah ni. Mana-mana kuliah lah, itu pun rezeki daripada Allah. Bukan semua orang dapat duduk. Tambah daripada awal dia duduk pula, tunggu pula ustaz ni bila nak live ni, lambat 5 minit ustaz ni. Dia tunggu juga untuk duduk dalam live ni. Para ulama sebut apa? Itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya selalu ulang, dan saya selalu ingatkan, di dalam majlis ilmu ini, jangan kita lupa berdoa dalam hati kita. Jangan kita lupa berdoa dalam hati kita. Para ulama sebut sebab apa? Di dalam majlis ilmu ni, Nabi sebut majlis zikrullah, majlis ilmu ni adalah taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi Mekah berebut nak masuk Raudah, betul? Bukan Mekah, pergi Madinah berebut nak masuk Raudah. Raudah tahu kan, kawasan Raudah kan? Kapit hijau tu, sekarang pun dah kapit hijau dah, ada beza. Berebut nak masuk dalam tu nak sembahyang. Sebab apa? Sebab kita tahu di dalam tu kalau kita doa makbul. Kita tahu nilai tu. Akan tapi para ulama sebut pada diri kita ni, kita tak tahu nilai majlis-majlis yang sama ertinya, sama maksudnya dan sama nilainya seperti mana kita berdoa di Raudah. Di mana ustaz? Di dalam majlis ilmu. Dan para ulama kata setelah habis daripada kita duduk dalam majlis ni, kita pula membangun sembahyang 2 rakaat duha ataupun Isra'. Para ulama sebut ini juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama kata kalau kita dapat rezeki lain daripada lain, maka itulah tanda kita special di sisi Allah. Nak tengok kita dengan Allah bagaimana? Tengok amalan kita. Nak tengok kita ni rapat dengan Allah ataupun tidak, tengok amalan kita hari-hari macam mana. Tengok zikir kita dengan Allah macam mana, Quran kita macam mana. Dan para ulama sebut kalau setiap daripada amalan ini kita dapat tingkatkan, maka insya-Allah kita ni salah seorang ataupun yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Bukan kerana kita kudrat kita ni, bukan kerana kesungguhan ataupun kita punya rasa kehendak kita nak buat ataupun rasa kekuatan kita nak buat. Tak, hakikat dia dipilih oleh Allah. Kalau Allah tak pilih, para ulama kata tak ada seorang pun boleh melakukan amalan tadi. Sebab tu ulama sebut kalau kita walaupun kita dalam masjid, apabila dilaungkan azan hayya 'alas salah, tetap juga jawapan kita la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa para ulama sebut? Untuk datang kepada satu amalan yang merapatkan diri dengan Allah, perlukan pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat maksud diberkati ini apa? Bertambahnya amalan kita. Allah Ta'ala akan menumpukan perhatiannya kepadamu dalam Ramadan. Dalam hadis ini disebut jelas perhatian Allah Ta'ala ini diletakkan dalam bulan Ramadan untuk Allah melihat kita. Sekarang ni para ulama sebut mensyarahkan hadis ni, Allah sedang melihat apa yang kita sedang buat. Bulan-bulan lain ni Allah tak lihat ke ustaz? Lihat juga, tapi tidaklah seperti perhatiannya Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Disyarah oleh para ulama. Lalu dia akan menurunkan rahmat dan akan menggugurkan dosa-dosa. Pertama, Allah akan menurunkan rahmat. Yang kedua, Allah akan menggugurkan dosa-dosa. Dan yang ketiga, Allah akan menerima doa. Menurunkan rahmat ni para ulama kata kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanda rahmat Allah? Kita mudah nak buat amal. Itu tanda rahmat. Tanda rahmat Allah Ta'ala juga kita mudah nak doa. Kita nak mudah nak buat baik. Itu tanda rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berat nak buat amalan agama ini, para ulama sebut ditakuti kita ni dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, digugurkan dosa-dosa. Semua daripada kita berhajat pada perkara ni. Pertama berhajat pada rahmat, yang kedua kita berhajat pada pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima doa. Para ulama sebut kalau dah diberikan rahmat kepada kita, diampunkan dosa untuk kita, maka
akan mudahlah doa kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebut, kenapa doa kita ni payah nak makbul? Para ulama sebut sebab dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadis baginda Nabi SAW, setiap daripada amalan kita yang buruk ini, dosa ini akan menjadikan satu titik hitam dalam hati kita. Ulama kata titik hitam ni adalah hijab kita, hijab kepada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dosa demi dosa yang kita lakukan, maka banyak titik hitam tadi akan jadi tebal lah hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peluang yang Allah Taala beri di dalam bulan Ramadan. Dia akan memerhatikan perlumbaan kamu dalam Ramadan. Allah sedang tengok perlumbaan kita dalam Ramadan. Para ulama kata perlumbaan dalam sudut kebaikan sangat digalakkan. Bahkan para ulama sebut di dalam hadis baginda Nabi SAW, hanya dibenarkan beberapa perkara sahaja. Kita boleh berdengki dengan berapa perkara sahaja. Kita boleh dengki, kita boleh hasad dengan berapa perkara sahaja. Dalam hadis, kalau dalam hadis Nabi sebut dua perkara kita boleh berhasad dengki. Yang pertama, kita boleh berhasad dengan mereka yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala taufik untuk membaca Al-Quran, ataupun menghafalkan Al-Quran, ataupun mempelajari ilmu Al-Quran. Kita boleh hasad dengan dia. Hasad yang baik lah, bukan pergi hantar santau kat dia. Nampak dia baca Quran banyak ni, aku santau dia ni. Bukan. Para ulama kata hasad di sini apa? Dengan niat daripada hati kita untuk kita menjadi ataupun kita berusaha untuk lebih baik daripada dia. Dibenarkan hasad perkara tadi. Yang kedua, terhadap mereka yang dikurniakan padanya harta dan dia dapat membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua jenis golongan ni dibenarkan hasad, kata baginda Nabi SAW. Dan dia akan membangga-banggakan kamu kepada para malaikat. Lepas Allah tengok perlumbaan kita, Allah akan bangga-banggakan kita. Kata guru saya, bagaimana Allah banggakan kita? Allah akan sebut nama kita dan nama kedua ibu bapa kita. Di dalam majlis yang lebih tinggi daripada majlis yang ada di atas muka bumi ni. Majlis apa? Majlis para malaikat. Waktu diangkat amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bangga dengan menyebut nama kita dan juga nama kedua ibu bapa kita di hadapan para malaikat. Dapat semua Maka perlihatkanlah kepada Allah Ta'ala daripada kamu akan kebaikan. Ini dorongan Nabi. Hendaklah kita ini perlihatkan kepada Allah Ta'ala sebanyak mungkin kebaikan yang mampu kita buat. Sesungguhnya orang yang celaka ialah seseorang yang telah dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala pada bulan ini. Apa maksud dijauhkan rahmat Allah Ta'ala? Allah tak pilih dia untuk melakukan kebaikan pada bulan Ramadan. Itu tanda mereka yang celaka, kata baginda Nabi SAW. Keterangan syarah daripada Maulana Zakaria. Berlumba-lumba, tanafus. Dalam hadis ini disebutkan tanafusikum fihi. Hendaklah kamu berlumba-lumba di dalamnya. Tanafus ialah melakukan sesuatu dengan kehendak yang bersungguh-sungguh untuk mengatasi orang lain. Bekerja dalam melawan dan menandingi orang lain dengan bangga di samping menunjukkan kehebatan masing-masing. Itu pada ta'rif bahasa Arab. Maksud dia apa? Para ulama sebut kita kena usaha dan kita bukan kena bangga atas diri kita, amalan kita ni. Nanti kita akan baca syarah dia. Tapi nak cerita tanafus ni apa? Kena sungguh-sungguh dalam perlumbaan kita. Sungguh-sungguh ni apa? Bukan main-main. Bila kita tahu orang dapat baca lebih Quran, lebih banyak juzuk Al-Quran daripada kita, maka kita kena jealous dengan dia dan kita kena memperbanyakkan lagi amalan kita. Tak boleh rasa cukup. Kita ni umat akhir zaman ni, kadang-kadang ulama sebut kita ni macam mana? Pandangan kita ni tidak melalui pandangan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama aja hendaklah kamu melihat, kalau pandangan dunia, kamu melihat dunia ni, hendaklah kamu melihat orang yang lebih kurang pada kamu. Boleh kamu akan dapat datang syukur. Dan kalau kamu melihat pada sudut agama, akhirat, maka hendaklah kamu melihat orang yang lebih pada kamu. Kita terbalik. Kita tengok orang dunia, orang pada sudut dunia, kita tengok orang yang lebih pada kita. Kita tengok pada sudut dunia, kita tak tengok orang yang kurang pada kita, kita tengok orang yang lebih pada kita. Sebab tu datang berbagai-bagai hasad yang buruk pada kita ni. Tapi pada sudut akhirat, kita tengok orang yang kurang pada kita. Okeylah ustaz, saya dapat baca satu muka, ada orang tak dapat baca langsung. La ilaha illallah.
Ini para ulama sebut takut kita termasuk mereka yang tidak digolongkan dalam mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita yang akan saya tuliskan di sini bukanlah satu perkara yang hendak dimenggah-menggahkan, tetapi hanya sekadar menceritakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. At-tahditsu bin ni'mah. Cerita apa ni? Bukan cerita saya, cerita Maulana Zakaria. Kita baca dulu. Lantaran tiada upaya saya tidak mampu berbuat apa-apa, namun saya gembira apabila melihat ahli keluarga perempuan sewaktu di rumah. Kata Syekh Zakaria, dia kata sebagai untuk bersyukur atas nikmat Allah yang Allah Ta'ala beri pada dia. Allah beri rezeki pada dia, yakni melalui keluarga perempuan dia. Pada zaman dia lah, kebanyakan mereka mengambil berat untuk mengatasi orang lain dalam membaca Al-Quran. Di samping melakukan kerja rumah, mereka masih mampu membaca 15 hingga 20 juzuk Al-Quran dengan mudah setiap hari. Masya Allah. 15 sehingga 20 juzuk Al-Quran setiap hari. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala dengan rahmatnya menerima amalan itu dan memberi taufik serta hidayah kepada mereka dan juga kita semua. Keluarga Maulana Zakaria, Syekh Zakaria dia sebut, dia seronok tengok perlumbaan di antara ahli keluarga dia. Mungkin adik perempuan dia ataupun ibu dia ataupun kakak dia, keluarga perempuan dia di rumah. Dia tak cerita keluarga lelaki, keluarga perempuan. Sebab apa? Kebanyakan bulan Ramadan ni yang paling sibuk keluarga perempuan kita lah. Dia lah nak masak sahur, dia lah nak sediakan juadah berbuka, dia lah nak pergi pasar, nak sedia itu ini. Macam-macam kerja dia buat. Tambah pula nak air-air Ramadan ni, nak ia rumah lagi, nak raya. Dia lah nak perhatikan langsir, dia lah nak perhatikan kusen, semua dia nak perhati. Tapi para ulama sebut, Maulana Zakaria sebut, keluarga dia dapat 15 ke 20 juzuk setiap hari. Ini tanpa taufik dan pilihan pada Allah tak dapat kita buat. Tapi kita kena sungguh-sungguh untuk azam untuk kita buat. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita dah berazam, maka kita tawakallah pada Allah. Azam ni sebenarnya para ulama kata bukan niat dengan hati saja, kita dah usaha nak buat. Maka doa. Sebab tu para ulama sebut tanpa doa, tanpa pilihan pada Allah kita tak dapat buat. Sebab tu kena doa banyak dan juga kita kena tunjuk kesungguhan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 27 minit dah. Di dalam riwayat, tak apalah, hari cuti ni boleh ikut insya-Allah. Di dalam riwayat pernah dikisahkan bagaimana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah ini masyhur, saya yakin semua pernah dengar kisah ni, yang mana satu hari apabila telah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah bertanya dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah ni adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yakni merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, Sayyidina Abu Bakar tanya pada Aisyah, "Wahai Aisyah, wahai anakku, wahai puteriku, ada tak amalan yang aku tak buat lagi?" Maksudnya, adakah amalan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat tapi aku tak buat lagi? Maksud dia apa? Kebanyakan daripada amalan Abu Bakar Siddiq semua dia dah buat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahkan. Apa yang Rasulullah buat semua dia dah buat dah. Kata Aisyah, aku mendapati bahawa kebanyakan daripada sunnah-sunnah Rasul, sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kamu buat wahai ayah, akan tapi ada satu amalan yang kamu belum buat. Maka terkejut Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu bertanyalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah amalan dia wahai anakku, wahai puteriku? Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari, ada pandangan kata setiap hujung minggu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pandangan yang kuat kata setiap hari Rasulullah ni akan pergi di hujung Madinah. Di hujung kota Madinah, Nabi akan pergi ke sana untuk memberi makan seorang Yahudi. Kita biasa dengar kan riwayat ni? Untuk memberi makan seorang Yahudi. Maka para ulama sebut di dalam riwayat itu Sahabah ni, kisah ini ada dalam kitab itu Sahabah karangan Syekh Yusuf Akan-Dahlawi rahimahullah ta'ala dan beberapa kitab para ulama lain. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu dia jealous dengan Rasulullah, bahawa dia tak dapat lagi melakukan amalan yang sama dengan Rasulullah. Maka dia nak buat.
dengan Rasulullah, dia nak buat macam mana Rasulullah buat. Maka dia riwayat kata dia pergi di tempat yang mana Aisyah sebutkan tadi. Maka dia pergilah menghadap dengan orang si Yahudi ni, perempuan tua. Dan riwayat mengatakan bila dia sampai di rumah orang ni tadi, maka seperti mana yang diberitahu oleh Aisyah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap daripada petang hari ataupun setiap hari Nabi akan pergi untuk beri makan pada seorang perempuan Yahudi tua. Maka dari riwayat kata Abu Bakar juga buat perkara yang sama. Dia pun bawa roti, bawa makanan semua, lalu dia pergi bertemu dengan perempuan Yahudi ni di luar kota Mekah, di hujung kota Madinah ketika itu. Dari riwayat mengatakan ketika itu bila dia sampai ke rumah perempuan Yahudi tua ini, dari riwayat kata bila dia sampai, maka dari riwayat, saya ringkaskan kisah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia masuk ke dalam rumah orang perempuan ni tadi, kemudian disediakan makanan. Dari riwayat kata dia telah mengupas roti-roti ni tadi. Mengupas ni apa? Dicubitkan satu persatu untuk memudahkan perempuan Yahudi ni makan. Jadi dari riwayat mengatakan sewaktu dia menyuapkan, sebelum dia menyuapkan makanan ini di mulut Yahudi, perempuan Yahudi tua ini, telah keluar daripada mulut Yahudi tua ini perkataan apa? Perkataan melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min zalik. Melaknat Rasulullah apa? Setiap hari perempuan Yahudi tua ini, setiap hari dia akan sentiasa memaki hamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia dengar oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq ni adalah orang manusia biasa macam kita. Maka dia riwayat kata ketika itu datang kemarahan sikit dalam hati dia. Sebab apa? Dia tahu bahawa Rasulullah bagi makan pada orang ni tadi, tapi perempuan tua Yahudi ni selalu memaki hamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari riwayat mengatakan Abu Bakar Siddiq tanya pada perempuan Yahudi tua ni sebelum dia suap makanan dalam mulut perempuan Yahudi tua ni. Dia tanya apa? Wahai ibu, tengok perkataan, ya ummi, wahai ibu, berapa lama dah kamu berkata buruk terhadap Muhammad ni? Maka perempuan tua ni kata, sejak daripada dulu yang daripada awalnya diutuskan, di awal dikatakan Muhammad ni adalah utusan daripada Tuhan, maka mula daripada itulah aku telah memaki hamun Muhammad ini. Dia pun nak dengar juga. Muhammad ini, dan daripada mula diutuskan, dia kata Muhammad ni kata daripada mula diutuskan Muhammad ni, pada mula itu juga aku telah memaki hamun Muhammad ini. Maka dia mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terfikir dalam benak dia bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan hati dan juga perasaan dia apabila menghadap dengan perempuan Yahudi. Setiap hari Rasulullah bagi makan pada dia. Maka dia mengatakan ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyuap mulut perempuan Yahudi ni tadi. Dia mengatakan ketika perempuan Yahudi ini mengunyah roti ataupun gandum yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, terus lepas dia makan kunyahan, dia telan, terus dia berdiam. Dia diam dan dia menahan Abu Bakar. Menahan Abu Bakar daripada suap kali kedua. Sebab apa dia menahan? Dia riwayat mengatakan ketika itu perempuan Yahudi ni bertanya pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tanya apa? Kamu ni bukan orang yang selalu suap pada aku. Kamu ni adalah orang yang bukan selalu suap pada aku, bukan lelaki yang selalu suap pada aku. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu terperanjatlah. Kenapa lah kamu cakap macam tu? Akulah selalu yang suap pada kamu hari-hari, yang setiap hari datang jumpa kamu ni. Kemudian aku lama tak datang, kemudian aku datang balik untuk suap kamu. Maka jawab perempuan Yahudi ni kata apa? Orang sebelum ini yang menyuap aku, sebelum daripada dia menyuap aku, dia akan apa yang Nabi buat? Dia akan apa? Dia akan melembutkan makanan itu dulu. Maksud dia apa? Dia akan mengunyah dulu makanan tu tadi sehingga lumat, barulah diberi makan pada aku. Masya-Allah. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar perkara tadi. Bukan saja Nabi sabar dengan perempuan Yahudi ni tadi, kan, tapi Nabi
akhlaknya Nabi bukan cubit sahaja roti ni tadi. Nabi mengunyah dulu. Maksud mengunyah ni, Nabi melumatkan dulu di dalam mulut yang mulia baginda Nabi ni, barulah diberikan pada perempuan tua ni tadi. Ustaz, kotor lah Ustaz. Tak kotor mulut Nabi SAW. Dia riwayat kata sebab perempuan ni tua dah, mungkin tak ada gigi kot. Dalam riwayat lah, mungkin persepsi para ulama. Maka para ulama sebut Abu Bakar Siddiq ketika itu menangis, dan ditanya oleh perempuan Yahudi ni, kenapa kamu nangis? Maka dijawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahawa setiap hari yang menyuap kamu sebelum ini adalah yang menyuap sebelum ini, setiap hari yang datang dan menyuapkan makanan kamu, dan dia melumatkan dulu makanan itu kemudian baru menyuapkan pada kamu, itulah Muhammad yang selama ini kamu hina dia. Maka dia riwayat mengatakan ketika itu juga Yahudi ini, perempuan Yahudi tua ini telah menangis dan telah mengucap kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia riwayat mengatakan ketika keluarnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setelah keluarnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu daripada rumah perempuan Yahudi tua ini, dalam perjalanan balik dia, sepanjang perjalanan dia nak sampai ke rumah, dia telah menangis. Dan dia telah berkata apa dalam riwayat? Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mampu untuk melebihi amalan kamu. Tengok macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berusaha untuk mendapatkan sunnah baginda Nabi, berusaha nak sama dengan Nabi. Akan tapi dari riwayat kata guru kami, tak dapat juga sama dengan baginda Nabi SAW. Begitu tinggi akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita lah di tempat Abu Bakar, saya rasa tak lumat kot. Tak masuk apa, roti tu rasa masuk jari kita ke, penumbuk ke dalam mulut orang tu kan. Mungkin kita lah tu akhlak kita. Tapi baginda Nabi SAW punya tingginya akhlak Nabi, kita tak boleh faham akhlak baginda Nabi ni. Orang yang setiap hari maki dia, bukan sahaja dia menyuapkan makanan, bahkan dari riwayat kata dia telah mengunyah dulu dan juga melumatkan makanan tadi untuk memudahkan perempuan tua ni untuk makan makanan tadi. Allahu Akbar. Inilah tanda hebatnya akhlak Rasulullah SAW. Dan sini juga menandakan apa? Berlumba-lumbanya sahabat baginda Nabi SAW untuk menyamakan amalan dia dengan amalan Rasulullah SAW. Cuba kita tengok amalan kita, berapa banyak yang sama dengan Rasulullah. Cuba kita tengok solat kita, kualiti solat kita macam mana. Cuba kita tengok berapa banyak rakaat solat yang kita buat, solat sunat. Kita lihat solat tarawih kita macam mana, bacaan Al-Quran kita. Adakah kita berlumba-lumba dalam perkara ini? Jangan tanya orang lain, tanya kita sendiri. Tepuk dada, tanya, bukan tanya selera, tanya iman. Selera ni dah banyak dah makan dah. Tanya keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Itu saja pada saya. Semoga kisah yang saya bawakan ni memberi manfaat pada kita semua dan menjadikan kita lebih banyak beramal pada bulan Ramadan ini. Dan juga kita doa Allah Ta'ala berikan kekuatan pada kita untuk kita istiqamah juga di dalam ataupun selepas daripada bulan Ramadan, insya-Allah. Dan pada hari ini saya nak kongsikan satu doa yang telah diriwayatkan oleh daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia riwayat kata ini hadis musalsal ni, hadis musalsal. Kan tapi doa ni dianggap ijazah lah, insya-Allah. Doa apabila hadis sahih, doa apabila baginda Nabi SAW menghantar Mu'adz bin Jabal ketika itu untuk menjadi gubernur di suatu tempat, maka diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal dengan doa ini. Apa doa dia Ustaz? Doa ini dinamakan oleh para ulama doa meminta kekuatan untuk beramal. Doa meminta kekuatan untuk beramal. Apa dia doa dia Ustaz? Ikut sama-sama boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni. Kalau nak jamak, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnal ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnal ibadatik. Apa maksud dia? Allahumma inna
Allahumma a'inna, wa Allah bantulah atas kami ini, a'inna ala zikrika, untuk kami sentiasa mengingatimu, wa syukrika, dan sentiasa bersyukur kepadamu, wa husnal ibadatik, dan dalam memperbaiki ataupun menambah baik ibadah kami kepadamu. Ini doa ni sangat digalakkan oleh para ulama, dan doa inilah kata Mu'adz bin Jabal, apabila aku sampai di tempat ataupun di tempat yang telah diutuskan aku ini, aku tidak pernah meninggalkan doa ini. Maka para ulama sebut, kalau Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi yang amalan dia begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pun tak pernah tinggal doa ini, apatah lagi kita umat akhir zaman. Kita lebih berhajat pada doa ini. Dan dengan berkat doa ini, insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada kita. Allah memilih kita lagi dan lagi untuk sentiasa beramal pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amalan kita untuk berzikir, mengingati Allah taala, mensyukuri atas setiap nikmat yang Allah berikan pada kita, lebih-lebih lagi nikmat yang besar ini, nikmat Islam dan iman, dan juga supaya kita ini diberi kekuatan oleh Allah taala juga untuk memperbaiki setiap amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pada saya, insya-Allah. Yang baik semua daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Sama-sama semua, insya-Allah rindu untuk solat tarawih berjemaah kat suasana rumah. Itulah, saya pun rindu juga ni. Lama tak jumpa orang suasana lumayan. Jadi insya-Allah apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk kita amalkan, amal iktibar dan sampaikan. Yang baik semua pada Allah, yang lemah pada diri saya, dan yang buruk juga daripada diri saya mohon ampun daripada Allah dan mohon maaf jika terkasar bahasa. Jadi apa yang kita dengar hari ini sama-sama kita dapat amalkan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara, wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husnal ibadatik. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.